Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat malam. Okay, hari ni kita akan teruskan lagi berkenaan dengan pembezaan. Berkenaan dengan pembezaan. Okay, diberi bahawa persamaan lengkung. Okay, persamaan lengkung. Okay, persamaan lengkung. Ni adalah persamaan lengkung. Ialah Y sama dengan 1/2x kuasa 2. Okay, 1/2x kuasa 2. Okay, rasanya betul dah kop. Okay, 1/2x kuasa 2. Okay, yang seterusnya, soalan yang dia nak adalah dy per dx. Okay, dy per dx. Kata kunci kat sini adalah menggunakan perkataan apabila. Okay, apabila ini bermaksud, okay, apabila kat sini adalah bermaksud, maksud dia apa? Okay, apabila kat sini bermaksud syarat dia lah. Syarat dia. Okay, apabila kat sini adalah, biasanya kalau dia dok guna apabila, mungkin dia guna perkataan if. Okay, if. Okay, mana-manalah yang seerti dengannya. Maknanya syaratnya. Okay, so cikgu rasa tidak ada masalah yang ni. Ingat bila buat dalam bentuk pecahan, kita guna ilmu indeks buat naik atas belaka. Okay. Yang seterusnya dia menggunakan perkataan seterusnya. Seterusnya maknanya, okay, maknanya dy per dx ni akan kita gunakan dalam yang ni. Tengok ayat dia adalah anggaran nilai, estimate. Okay, value. Ni mungkin tajuk yang masuk kot antaranya. Okay, so value kat sini, apa formula dia? Okay, formula dia kalau kat sini adalah y baharu. Okay, y baharu. Alhamdulillah. Okay, y baharu. Apa dah jakit lah dia awak Allah Akbar. Siapa yang masuk Okay. Kalau kita tengok kat sini iaitu y baharu. Y baharu sama dengan y lama ataupun y asal. Ada buku, ada. Cikgu pernah baca buku dia buat y lama. Boleh lah, boleh juga. Okey, tapi kita dah tulis dah y lama. Biasanya kita tulis y asal. Buku dulu memang ada tulis y lama. Okey, tambah dengan apa? Tambah dengan data y. Okey. So data y ni ambil mana? Data y ni okey, ambil daripada data y ni ambil daripada apa? Ambil daripada dy per dengan dx darab dengan data x. So ingat bila dapat soalan contoh-contoh dulu. Okay, dapat soalan contoh-contoh dulu. So y baru mana y baru? Ni y baru. Ni y baru sebab you nak tahu nilai ni. Estimate, nilai estimate. Anggaran. Anggaran mungkin lebih sikit ataupun kurang sikit. Gitulah. Plus minus lah anggaran So ni adalah y baharu. Okay, so y baru ni nanti kita akan dapat left hand side setara dengan right hand side. Okay, nanti kita akan tengok nanti. Okay, inilah dia. Okay, so data x. Ambil mana data x? Okay, so ni yang dapat x. Okay, ini adalah x. So data x kat sini bermaksud sebelum mana sebelum ni? Okay, ni sebelum 4 tolak dengan 4 tolak dengan tak nampak tulisan ni. Okay, data x adalah terhasil daripada 4 tolak dengan 3.98. Okay, 4 tolak dengan 3.98. Okay, itu yang awak akan dapat berapa kat sini? Awak akan dapat 0.02. Betul ke dah? Betul ke balik? Betul ke salah ni?
No. Cikgu, saya nak kira. Oh, dah kira. Cikgu nak tengok data X. Apa definisi data X? dy per dx sama dengan Dah. Dia selepas tolak dengan sebelum. Kalau awak faham perkataan selepas tolak dengan sebelum, boleh awak selesaikan kat sini. Okay. Selepas dia apa selepas dia? 3.98. So nampak tak cikgu terbalik. Kita ada orang buat tak soalan ni tak ada orang tegur pun So kena buat lah, kena buat untuk awak juga. Okay. So selepas dia adalah 3.98. So maknanya awak faham dah situ. Iaitu 3.98 dia selepas tolak dengan sebelum. Tolak sebelum adalah 4. 4 ni adalah asal. So dapat negatif 0.02. Ni cikgu draft dulu, nanti cikgu buat comel balik. Okay. Ni yang kena faham. Sebab kat sini, awak kena tahu ini adalah asal. Okay, ini adalah selepas. Okay, so selepas tolak dengan sebelum ataupun selepas tolak dengan asal dia. Baru dapat nilai dia. Okay, baru dapat nilai dia. Okay. Boleh Ada apa nak tanya? Ada. Okey, kalau soalan periksa ginilah nak khabar kat awak. Biasanya soalan A tu, kalau soalan A tu biasanya dia senang je. Okey, soalan B tu dia payah sikit. Dia payah sikit. Gitulah soalan periksa biasanya dia kena mikir sikit. Nak bila ada perkataan seterusnya. Okay. So bagaimana nak jawab dalam periksa? Okay. Ni sebelum ni soalan ni. Kita jawab, kita proceed je kat sini iaitu soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2. Okay. Maklumat yang diberi. Okay. Maklumat yang pertama yang diberi. Kat sini kita nak tulis apa sebenarnya? Okay. Maklumat apa yang nak diberi kat sini? Okay. Maklumat apa yang dia nak beri kat sini? Ada nak tolong ke cikgu? Y. Okay, Y. Iaitu Y sama dengan apa? 1/2 X kuasa 2. Okay, kalau nak advance sikit boleh tulis sebagai X negatif 2, 1/2. Nak advance sikit. Boleh? Nak advance sikit. So yang keduanya, okay, tu je dia bagi Tu je dia bagi. Okay, baru pergi kepada A. A bermaksud dy per dx. Ingat ini pembezaan dia berlawanan sikit dengan pengambilan. Nanti PKU nanti pembezaan dengan pengambilan dia duduk sekali. Di bawah kalkulus. Okay. Okay, so dapat 1/2. Cuma dalam silibus kita ni dia asing dulu, tak apalah. Negatif 2 mari ke depan. So negatif 2. X. Negatif 2 tolak dengan 1. So kat sini syarat dia apabila nilai X adalah 4. Okay. So banyak cara sebenarnya nak sesah. Okay, banyak cara nak sesah. Ni cikgu ajar antara lah. Sebab biasanya kita ajar basic je So hari ni kita ajar advance sikit. So antaranya adalah buat masuk je nilai kat sini. Okay, buat masuk je nilai kat sini. Iaitu 1/2. Okay, negatif 2. Okay, so kat sini adalah 4 negatif 3. Siapa guna kalkulator warna putih, mudah nak kira. Ni kalkulator ni. Okay. Siapa guna kalkulator putih tu, cikgu kata gunalah, belilah kalkulator putih kalau mampu. Okay. Kalau kalkulator putih dia akan bagi terus jawapan dia. Okay, awak akan dapat 1/64. Okay, siapa pakai kalkulator putih? Tu je kita nak jawapan dia. Ni cara yang lebih cepat lah sikit. Okay, yang lebih cepat sikit kat sini. Oh sorry, tinggal negatif. Okay, tapi kalau siapa yang pakai kalkulator warna hitam, okay, ni kalkulator warna hitam dia tak boleh negatif tak?
Okay, so siapa yang pakai kalkulator warna hitam, okay, dia akan dapat kat sini 1/2 dia kena terbalik dulu, iaitu 1/4/3. Okay. Sekejap padang dulu kurungan ni. Okay. Siapa yang guna kalkulator warna hitam kena buat cara ni. So dia kena balik dulu kat sini. So masih lagi jawapan dia sama. Okay, masih lagi sama kat sini. So terpulanglah pada awak. Okay, nak cepat guna kalkulator warna putih. Nak lambat guna kalkulator warna hitam. Cuma trik dia kalau gini boleh diterima. Maknanya masuk direct, masuk terus. Okay, masuk terus tekan kalkulator. Ni. Pakai kalkulator ni belilah. Sampai kat U boleh guna. Okay, next. Lepas tu untuk soalan B. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B macam biasalah soalan B. Okay, soalan B. Yang pertamanya awak kena tahu formula dia. Okay, katakan kita kata Y baharu dia. Y baharu sama dengan Y asal campur dengan data Y. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua kena tahu data X. Data X adalah daripada 3.98. Ni kena tunjuk ni. Tolak dengan 4. So awak akan dapat apa sini? Negatif 0.02. Data X. Okey. So kalau awak nak kira data Y sini pun boleh, jadi ada masalah. Data Y bersamaan dengan data Y bersamaan dengan apa sini? Data Y iaitu dy per dengan dx darab dengan data x. Okay. So dy per dx dapat apa dy per dx? Ni dy per dx. Ni daripada A tu dia menggunakan perkataan seterusnya. Kalau seterusnya wajib kena ada ni kalau awak tulis negatif 1/64 tak dapat markah lagi. Tapi awak darab dengan negatif 0.02 baru dapat K1. So kalau cikgu maknanya seterusnya ni tak dapat markah, ia akan dapat star kat sini. Panggil K1 follow through. Okay, dalam peperiksaan nanti. Okay, tu cikgu nak pastikan nilai yang awak masuk ni adalah follow through yang betul. Okay, kadang-kadang tak ada follow through, waktu sakit kan. Okay, so kat sini awak tekan je nombor dia. Awak dapat dulu nombor dia. Okay, tekan je kalkulator. Darab dengan bahagi dengan 64. Tekan je kalkulator. So awak akan dapat apa? 1/3200. Okay, ni yang pertama yang awak dapat. Okay. Ni adalah usul-usul kat sini kan. Okay. Katakan awak nak sambung kat sini. Tak apa, tidak ada masalah. Awak garis je. Awak garis. Ni awak cikgu kata. Awak garis-garis tepi ni sebenarnya atas kemahiran. Kemahiran tu boleh dibina apabila awak biasa dengan soalan tu. Katakan kat sini cikgu garis ni sebab cikgu tahu dah skema dia. Sini adalah K1. Ini adalah K1. Lepas tu jawapan dia adalah N1. Biasanya ni 3 markah sini. Okay, so kat sini wasa. Wasa kat sini /Y daripada mana? Y daripada soalan induk. Ni adalah wasa lah. Okay, wasa. So wasa dia adalah 1/2x kuasa 2 apabila nilai x adalah nilai x asal. Iaitu nilai x dia adalah nilai x sama dengan 4. Okay, nilai x dia adalah sama dengan 4. Okay. So kat sini awak dapat apa sini? Awak akan dapatlah 2/4/2. Okay. So gantikan x ini dengan 4. Tekan pula kalkulator. So kat sini akan dapat 1/32. Okay, 1/32.
Okay, selesai yang ini baru buat, iaitu nak tulis formula, tulis tidak ada masalah tapi tidak ada markah. Tapi bagi cikgu baik tulis. Okay. Bab yang baloh dengan pasal formula ni lama dah. Okay. Ada markah tak cikgu? Ada markah ke tak cikgu? Okay. So tulis formula tidak ada markah. Okay. Tapi dia sangat membantu awak. Katakan Y baharu. Kat sini awak dah tahu dah Y baharu dia adalah 1 per sebab kita nak buat anggaran dia. Iaitu 2 3.98 kuasa 2. Okay, so Y asal dia adalah 1 per 32 tambah dengan 1 per 3200. Okay, ramai pelajar tinggal macam ni. Okay, terutama pelajar tu dia faham sampai sini je. Bukan salah. Ini bukan jawapan akhir. Okay, 1 bahagi dengan 32. Lepas tu ditambahkan dengan 1 bahagi dengan 3,200. Okay, so awak akan dapatlah kat sini 101 per dengan 3200. Ataupun awak nak buat dalam titik perpuluhan pun boleh. 0.03156. Okay. Okay, bila sampai kat sini apa yang perlu awak kena buat? Okay, untuk soalan ni awak boleh check sebenarnya. Okay, awak nak check ke mana? Okay, awak ambil kalkulator. Adakah nilai dia hampir? Estimate kan perhampiran kan? Okay, so awak check kalkulator, tekan kalkulator nilai ni. Okay, kalkulator ni awak tekan nilai ni, tengok check dia. Awak check balik jawapan dia. 1 bahagi 2 3.98 kuasa 2. Awak tekan je kalkulator. So awak akan dapat nilai apa sini? Okay, awak akan dapat nilai 0.03156. Okay, ataupun dalam pecahan dia bagi apa sini? 1250 per dengan 39601. Tengok. So nilai dia kat sini sama kat sini tak? Okay. Boleh kat sini? Boleh. Boleh. Okay. Ini adalah contoh soalan. Ya, sebenarnya soalan buktikan ni. Tapi dalam silibus kita tak ada soalan buktikan tajuk ni. Cuma kita hanya menyelesaikan sahaja. Kalau tengok zaman-zaman tahun 2000, okay, ini antaranya adalah soalan pembuktian. Tapi start daripada KBSM 2003 mula sampailah tahun 2020. Awak sekarang ni KSSM. Itu kau nama. KSSM. Okay. So awak adalah orang yang pertama menggunakan KSSM. Itu silibus awak kecil sikit. Silibus awak daripada 21 tajuk jadi 18 tajuk. Cuma dalam matematik lah. Banyak tajuk finance tau. Okay, sebenarnya bagi cikgu bagus biar jadi businessman tu belakang. Kan sedap. Okay. Siap dah soalan nombor 2. Ada apa nak tanya? Tak ada Tak ada nak tanya. So kita proceed lagi soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya cikgu guna buku ni. Okay. Buku ni bukan apa? Bukan kalau ada BT belilah, tapi tak ada BT pun biarlah. Bukan wajib sebab apa? Sebab Sasbadi dia ada atur buku kat sekolah kita baru ni. Baru ni cikgu pergi sekolah tengok ada buku ni. Lepas tu cikgu kata tak apalah kita guna je lah. Kita guna. So cikgu dah lah nak photostate tu awak, cikgu beri dalam bentuk gini. Okay, dalam bentuk gini. Tak apalah. Kalau awak rasa nak perlu photostate kan bawa ke cikgu, nanti cikgu buka lagi. Dapat seseorang untuk ulang kaji. Tapi cikgu nak photostate lah belaka, cikgu tengok hak mana penting sahaja. Kalau nak photostate belaka, dah buat agak cikgu rasa. Okay. Okay, next. Yang seterusnya kita bagi tajuk yang seterusnya. Okay, cikgu nak tanya, tajuk apa ni? Soalan nombor 1 ni. Di bawah tajuk apa? Benarnya soalan ni kita dah buat dah ni. Pattern soalan ni. Tajuk apa soalan ni? Perbezaan apa? Peringkat kedua.
Peringkat yang kedua. Pembezaan peringkat yang kedua. Nampak tak? Pembezaan peringkat yang kedua. So, kena buat lah. Kena buat. So, nak buat kena? Okay. Macam biasalah. Sekejap cikgu tengah cari mana ni. Okay, sini kot. Okay, sini. Okay, pembezaan peringkat yang kedua. So ingat, kegunaan pembezaan peringkat yang kedua dalam tajuk ni, okay, kegunaan dia adalah nak mencari titik tu sama ada titik maksimum ataupun minimum. Kegunaan dia. Kegunaan dia. Okay, nak tahu titik tu maksimum ataupun minimum. Okay, tu tujuan dia. Okay, tujuan dia adalah kita supaya nak tahu titik maksimum ataupun minimum. Tapi asas dia ni lah. Ini antara soalan asas lah. Okay, cikgu sangat suka soalan ni sebab apa? Okay, bila cikgu cek soalan ni. Okay, sekejap ya. Okay, dia guna dalam bentuk pecahan. Okay, dia guna dalam bentuk pecahan soalan ni. Okay, dia guna dalam bentuk pecahan soalan ni. Okey, so kenapa pecahan ni sangat berguna? Sebab biasanya pelajar bila nak jawab soalan pecahan, kebarangkalian dia tinggi, salah. Tu yang berlaku. Okey. So, pecahan kat sini. Ada siapa boleh tolong nak buat kaedah apa ni? Pecahan kat sini. Siapa boleh tolong? Naik atas tu. Okey, apa yang warna atas? 4x tolak 7. Okey. 4x tolak 7 kuasa 2. Okey, bagus. Sekejap ya. Okey, yang pertamanya, okey, sahabat awak kata awak naik ke atas. Okey, kita buat naik ke atas nanti. Sekejap. Mana ni? Okey, so yang pertamanya kita buat naik ke atas. Jadi macam ni. Boleh. Tapi tak ada markah lagi ni. Okey, siapa boleh bantu cikgu nak beza soalan ni? Siapa boleh bantu cikgu nak beza soalan ni? Ingat kalau dia bagi F, jangan buat dy per dx. Salah. Ada pelajar buat dy per dx. Salah dot siku. Okey, dot siku. So kalau dia bagi F, untuk beza kali yang pertama adalah kita guna F prime. Okey, so macam biasalah, negatif 2 mari kat depan. Okey. So negatif 2 ni tolak dengan 1. Cuma untuk peringkat ni dia ada satu lagi kaedah dia iaitu let u. Okay, let u pun boleh. Okay, tapi cikgu suka buat kaedah ni sebab dia kuasa 2, tak banyak mana lah. Okay, kuasa 2. Lagi senang ni. Sebab satu ni adalah pemalas biasa tau. Satu ni adalah pemalas biasa. Okay, so yang keduanya beza dalam ni. Okay, so beza dalam ni adalah dapat nilai 4. 4 ni ambil daripada sini. Okay. Okay, cikgu buat remark lagi warna merah tu supaya awak nampak awak jelas. So bagaimana dapat 4? Bezalah. 4x adalah 4x kuasa 1, betul tak? So 1 pergi ke depan, so 1 dapat 4. X 1 tolak 1, so x kuasa kosong 1 kat sini. So dapat 4. Negatif 7 ni kosong dah. Okay. Untuk pemarkah, biasanya F prime ni boleh dapat markah F prime. Okay, so pemarkah kat sini dapat negatif 8. 4x tolak 7 negatif 3. Okay, ni beza kali yang pertama. Okay, beza kali yang kedua pun sama. F double prime. So negatif 3 mari kat depan. Negatif 3 mari kat depan. Negatif 8. 4x tolak 7. Okey, negatif 3. Nampak kat sini. Okey, so apa yang berlaku pada negatif 3? Cikgu tertinggal dah ni.
Iaitu negatif 3 tolak dengan 1. Okey, negatif 3 tolak dengan 1. Okey, yang seterusnya adalah yang dalam ni, beza dalam ni awak akan dapat apa Sering? Awak akan dapat 4 juga. Okey, awak akan dapat 4 juga. Okey. Tu cikgu suka soalan ni. Okey, bila cikgu tengok-tengok okey, tak apalah cikgu scan Wikawak kata bagus untuk buat latihan. Ingat semakin banyak buat latihan, okey, dia akan jadi permanent dalam hidup kita. Okey, jadi kebiasaan lah. So pastikan buat latihan yang perfect buat menghasilkan nilai hasil yang baik. Okey. So negatif 3, tengok negatif 3 darab dengan negatif 8, awak tekan je kalkulator. Darab dengan 4. Okey. So awak tekan je kalkulator. So kat sini awak akan dapat apa? 96. Okey. Negatif 3 darab negatif 8 darab dengan 4. So dapat 96. Okey. So kat sini 4x tolak 7 per dengan negatif 4. So F double prime X adalah baru guna indeks lah. Negatif maknanya duduk kat bawah dalam keadaan bahagi. So dapatlah macam ni. Okay. So bila jadi macam ni, dah habis lagi cerita dia. Okay, cerita dia dah habis lagi. Cerita dia apabila nilai X adalah 2. Tengok, ia dah jadi macam fungsi. Ingat tak fungsi? Okay, objek dia apa? Objek dia adalah 2. Okay, so gantilah X ni dengan 2. Okay, ganti je dengan 2 kat sini. Okay, kuasa 4. So hati-hati hati-hati, ramai pelajar bila dia kira hak ni macam-macam lah. Kira. Kira macam-macam jawapan dia. So hati-hati, pastikan awak pandai tekan kalkulator kat sini sebab jawapan dia adalah 96. Jawapan barang je, 96 je jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah 96. Okay. Boleh kat sini? Ada nak tanya? Ada. Okay, so cikgu harap awak buatlah soalan ni. Okay, soalan. 1 hari 5 soalan. 1 hari 5 soalan. Okay, siap soalan nombor 1. Kita beralih kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Kena biasa-biasakannya. Okay, ni soalan nombor 2. Cikgu suka soalan ni sebab apa? Sebelum ni tak ada pun gambar rajah curve. Ni ada gambar rajah curve. Gambar rajah lah maknanya. Okay, ini ada gambar rajah pintu Okay, ni soalan SPM ni lebih kurang. Okay. Tu je lah. Maknanya ada 1-2 soalan yang tak pernah lagi pattern yang kita buat. Okay, tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia kata lengkung. Ni awak kena kenal. Awak kena kenal dulu. Yang pertamanya lengkung. Ni lengkung. Okay, lengkung. Nanti tukar jeng. Okay, yang keduanya adalah garis lurus. Ni adalah garis lurus. Jangan tukar. Ni lengkung, tu garis lurus. Okay, cari titik itu selari. Apa maksud selari dengan tangent? Garis lurus itu selari dengan tangent. Apa maksud selari dengan tangent? Pada lengkung itu pada titik A, cari nilai K. Barang je soalan cari nilai K. Soalan pendek ketok. Macam ni je. Tapi ia menggunakan perkataan selari. Selari kita dah belajar dah dalam geometri koordinat. Apa maksud selari? Siapa boleh tolong? Y sama dengan kosong. Bukan, Y sama kosong. Tak boleh saya kata Y sama kosong. Kalau X dia memotong. Kalau kita belajar fizik, kalau dia memotong kosong, kita nama dia berkadar terus. Apabila X1, Y1. Apabila X5, Y pun 5. Kita tak kata Y kosong. Okay. Kalau dia memotong pada kosong ni, okay, dia bermaksud apa? Berkadar terus.
Berkadar terus. Dalam matematik awak belajar ni. Matematik ke fizik ke, daripada graf ke. Okay. So kat sini selari. Apa maksud selari? M sama. Apa yang M sama? Dekat-dekat dah. MT. Tak ni. Sama dengan MT. Ya. Tangent. Tangent kita dah belajar dah kan. Tangent bermaksud kalau sini Y, dia akan jadi apa? dy per dx. Tangent. M tangent. So bermaksud kecurunan ni pada titik A. Ni titik A. So dia apa? Cikgu padang lewat ni. Okey, iaitu dia selari kat sini. Ni dia selari tengok ni. Pada titik A. Okey, ni lengkung. Okey. Pada titik A. So, kalau cikgu, kalau rasa nak tu, cari nilai apa? Nilai A dulu. Titik A dulu. Sekurang-kurangnya dapat markah. Okey, cara nak dapat markah adalah cari benda yang boleh memberi markah dulu. Contohnya titik A. Sebab apa titik A? Sebab titik A tidak diberi dalam soalan. Tidak beri dalam soalan. Tidak diberi dalam soalan. So titik A sangat membantu. Cari dulu titik A. At least dapat markah. Okey, yang keduanya dia kata apa kat sini? Garis lurus selari dengan ni. So kecurunan dia sama apa sini? Kita dah belajar Y sama dengan MX tambah C. Maka kecurunan kat sini ataupun kecurunan tangent kat sini bersamaan dengan 3K. Okey, bersamaan dengan 3K kat sini. Kecurunan kat sini. So daripada gambar rajah ni kena contoh dulu baru dapat maklumat. Okey. So dah dapat dah him, lepas tu cari nilai K. Senanglah Cari titik A, buat masuk dalam dy per dx, compare dengan 3K. Okay, bila cari nilai K ni biasanya last sekali adalah bandingkan. Okay. So, bagaimana nak selesai dia? Okay, selesai dia guna apa yang diberi dulu. So, yang diberi kat sini cikgu lebih suka iaitu equation dia. Iaitu Y sama dengan apa? Y sama dengan 3X tolak 12 per dengan X tambah 1. Iaitu titik A adalah X kosong. Sebab apa kosong? Kosong ini bermaksud nilai Y. Nilai Y adalah kosong. Okey, so kosong masuklah. Kosong. So kat sini adalah 3X tolak 12 X tambah 1. Okey. So pindah pindah jadi darat. So dapat kosong jugalah. So kosong sama dengan 3X tolak 12. Okey, negatif 12 pindah. So 12 bak 3X. Maka X adalah apa? 12 bahagi dengan 3. Maka nilai X adalah 4. So berapa titik A? Titik A adalah 4, kosong. At least dapat juga P1. Okey, P1 kat ni. Pra-knowledge lah. Okey. Dapat kat sini. At least lah. So, yang seterusnya panjang sikit lah. Okey, yang seterusnya nak cari dy per dx tu. Okey, y sama dengan apa sini? Tulis balik. 3x tolak 12 bahagi dengan x tambah 1. So, ini adalah pembahagian. Pembahagian. Lama dah masuk dalam SPM ni, pembahagian. Okey. So, pembahagian kat sini, let u lah. Sini adalah u. Sini adalah v. Okay, let's say lah. Let u sama dengan 3x tolak 12. Maka u prime bersamaan dengan 3. Okay, v pula sama dengan x tambah 1. Okay, v prime. So, dapat apa sini? Dapat 1. Okay. Adakah formula diberi? Tidak diberi. So, kena hafal lah. Kena hafal. Okay, hafal tu atas masing-masing lah. Ada tu orang tulis banyak-banyak kali baru dia mari
So untuk formula ni tidak diberi dalam peperiksaan. Okey, untuk di bawah pembezaan tidak ada formula yang diberi dalam peperiksaan awak. Sini awak ada je bagi. Okey, sebab dia 21 tajuk, awak 18 tajuk. Bila 18 tajuk, masalah dia timbul adalah pada formula. Formula dia hanya bagi 24 formula sahaja. Okey. Maknanya awak kena bersungguh sikit lah. Kalau abang-abang awak bersungguh 10%, awak kena bersungguh lagi 30% berbanding dengan dia. Tu cikgu tukar sikit. Cara mengajar tahun ni cikgu buat kelas. Sekurang-kurangnya seminggu kita ada kelas sekali. Okay. So kat sini adalah dy per dx. Kalau dia ingat formula, doa dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku. Permudahlah segala urusanku. Bagilah ingat ni, nak ingat berapa formula ni. Okay. Okay, so siapa nak bagi cikgu formula ni? Kita dah buat dah sebelum ni soalan ni. Okay, U V prime kau. Okay, U. Kenapa? VU kau, saya dah ingat. Dah ingat tu, VU prime. Dia jangan terbalik. VU prime, V dulu. Okay, V dulu. Okay, U prime. Okay, lepas tu ingat tolak bukan tambah. Tolak apa sini? U V prime. Okay, so kalau dia ingat tu contohlah di mana-mana. Buka katil ke apa ke. Zaman cikgu belajar dulu masa kat sekolah teknik, cikgu duduk asrama. Okay. Cikgu duduk suka duduk atas. Suka duduk bawah. Sebab yang pertamanya sebab ketinggian. Cikgu duduk tinggi mana. Okay, yang keduanya dulu kipas ialah atas kepala kau. Takut kau. So dia atas katil cikgu tu penuh lah dengan nota. Dulu banyak nota fizik benarnya sebab matematik ni tahu rasa macam gifted dah. Kita pandai agak sikit-sikit. Dulu perasaan. Okay, so V kat sini masuk lah V. Okay, X tambah 1. Okay, U prime 3. Okay, 3. Tapi learning dah learning. Ada nota dah learning. Learning banyak jorang dah kat rumah ni. Okay, U apa U kat sini? U adalah 3x tolak 12. Okay, V prime adalah 1. Okay, semua sekali bahagi dengan V kuasa 2 iaitu x tambah 1 kuasa 2. Okay, kat sini cikgu bimbang sangat. Okay, bimbang sangat awak nak selesaikannya. So cikgu ajar satu lagi cara. Okay, sebab kita banyak kali dah kita buat. Iaitu kita sebenarnya nak cari apa sebenarnya? Nak cari nilai je tak? Sebab kita nak compare dengan apa? 3K kat sini. Okay. So kat sini bila nak cari nilai, masuk je titik A. Titik A berapa tadi? 40. Masuk je titik A. Baru boleh mengurangkan kesilapan. So 4 tambah 1. Apa tak? 3. Baru dapat mengurangkan kesilapan kat sini. Okay. Dapat mengurangkan kesilapan kat sini. Sebab nanti Cikgu Jamil akan cari kesilapan yang berlaku pada calon biasanya. Okay, so 1 tak boleh tulis lah. Sebab kita nak nombor kat sini. Masuk je nilai X. Ganti je nilai X kat sini sama dengan 4. Ganti je. Okay, ganti je. Ni cara lah, antara cara. Okay, banyak kaedah cikgu kata. Okay. So kat sini 4 tambah 1 kuasa 2. So cikgu harap betul lah. Tolong tekan ni, toyo awak dengan betul ni. Okay, jangan salah tekan. Salah tekan jam. Okay. So tolong tekan dengan sebaik yang mungkin. Kalau salah tekan satu nombor, memang salah lah. So kat sini dapat 3/5. Okay, sama tak nilai awak dengan cikgu dapat? Sama ke tak? Oh, cikgu dah baca WhatsApp Sekejap. Sama tak? Sama agak samalah nilai awak dengan cikgu kat sini.
Okey, yang seterusnya, bagaimana kita nak khabar kepada orang hak tanda kertas kita ni? Sebab kita tahu dah, tadi kita coteng tau, kita coteng adik, ikut kepala kita je ni. Sekarang ni kita nak khabar kepada pemeriksa ataupun hak tanda kertas kita lah. Okey, so bagaimana kita nak khabar dia? Kita khabar kat sini, Y, okey, Y3KX selari. Okey, boleh buat gini. Ataupun boleh nak guna perkataan ayat. Okey, ni adalah selari lah. Ni simbol selari matematik. Okey, selari dengan apa? M tangent. Ataupun bersamaan dengan dy per dx. Okey, sama dengan apa? Sama dengan 3K sama dengan 3 per 5. Sebab daripada sini, iaitu Y sama dengan MX tambah dengan C. Memadai tulis gini. Memadai tulis gini. Maknanya sini tak ada markah, sini ada markah KY. Kalau nak bagilah. Okey. Kalau nak bagi. Iaitu apa? Iaitu pelajar dapat menghubungkaitkan di antara perkataan selari dengan apa? Kecerunan tangent. Okey, ada hubungan. Matematik ni banyak adalah hubungan sahaja. Okey, apa yang kita belajar ni banyak berhubung. Okey, so last sekali awak buat let 3K sama dengan 3 per 5. Okey, maka K ada juga pelajar dia jawab gini. Dia buat gini. Okey, tengok 3 per 15. Salah 3 per 15. Ini bukan jawapan terbaik. So jawapan yang terbaik adalah permudahkan. Kalau tengok atas dengan atas boleh benarnya. Okey, benar. Ni kaedah dummy lah orang kata. Okey, boleh sebenarnya. Okey, so jawapan dia adalah 1 per 5. Okey, kaedah dummy ni kadang-kadang boleh diterima dalam matematik tambahan kalau dia tidak menyalahi konsep matematik. Okey, kadang-kadang. Okey, ada tu tak boleh terima langsung. Okey, bergantung pada soalan. Okey, bergantung kepada soalan. Okey, siap soalan nombor 2. Okey, ada soalan? Hello? Ada orang tak Ada itu. Ada, 3 ada. Okey, okey, soalan nombor 3 kita terus sekali suruh No Amira Wahida sekali. Soalan nombor 3. Jumpa tak soalan nombor 3 tu? Buat tak No Amira Wahida? Dah buat je. Dah buat lagi. Oh, senangnya soalan ni. Dah buat lagi ni. Okey, dah buat lagi. Irfan sekali, Irfan. Irfan ada? Ada. Buat lagi nombor 3? Tak ya. Ada lagi. Saya nak buat tu. Awak nak buat? Okey, awak nak buat kan depan ni? Siapa dah buat Siapa suruh siapa ni? Dah tengok ni. Oh, saya congok boleh dah tu. Oh, congok. Okey, beres. Okey, sebelum congok tu cikgu nak terang tu. Okey, untuk soalan ni, okey nanti awak tolong Khairi dia. Okey, untuk soalan ni dia bagi ni. Okey, dia menggunakan perkataan cari. Fine. Kalau cari kat sini, ingat. Perkataan cari ataupun hitungkan. Okey, cari dengan hitungkan, jawapan kat sini mesti nombor. Okey, jawapan kat sini mesti nombor. Okey, cari nilai A. Maka A ni mesti nombor. Okey, antaralah cara kita nak detect. Macam kita tadi lah. Cara soalan tadi. Okey, soalan tadi. Dia suruh apa? Ni direct nilaikan. Nilaikan memang nombor lah. Memang nilai dah. Okey, cari nilai. Nilai maknanya K adalah nombor. Lupa nak khabar. Okey, K adalah nombor. Pak sekarang ni soalan nombor jangan dah keluar dalam SPM. Okey, biasanya dalam apa? Dalam sebutan X, okey, dalam sebutan Y. Biasanya soalan SPM gini lah ni. Ni. Cari perubahan kecil dalam X dalam sebutan K. Ni soalan pattern terkini.
Okay, ni soalan pattern terkini lah. Soal kena biasa juga ni. Level dia tinggi sikit. Ada soalan cari nilai. Okay. Okay, tengok yang seterusnya. Yang seterusnya dia kata apa kat sini? Dia kata, okay, dia kata apa? Jika. Tengok syaratnya. Jika. So, mesti memenuhi syaratnya. Okay, mesti memenuhi syaratnya. Okay, mesti memenuhi syaratnya. Tak memenuhi syaratnya, maka tidak boleh mencari nilai. Tapi yang apa dia, markah dia tak banyak pun. Markah dia 3 markah. Tapi walaupun 3 markah, dia sangat penting. 1 markah sangat penting. Okay, sebab matematik tambahan dia tidak ada markah setengah-setengah. Okay, dia tidak ada markah setengah-setengah. Okay, kita beralih kepada soalan nombor 3. Okay, Kerry ni cuba nak jawab Ya. Okay, Cikgu salin dulu soalan dia. Soalan dia. Okay, soalan dia bagi GX. Okay, dia bagi GX kat sini. Okay, so GX sama dengan AX kuasa 3 tambah. Tak tambah. Tolak je. Okay, sorry. Tolak. Okay, macam mana boleh silap? Okay, tolak dengan 6X kuasa 2 tambah dengan 3X. Okay, so bagaimana Khairi nak buat A? A senang sekali. G prime Okay, G prime. X Okay. 3 buka kurungan Okay. A kuasa 2. Okay, A kuasa 2. Okay, hebat dah ni. AX 2 Okay, 2. tolak 2 kurungan Okay, 6 lah. 6 X 6. kuasa 1. Okay. 6X 6X je lah. Okay, lepas tu yang seterusnya. tambah X. Tambah kosong. Kosong. Kuasa kosong tengok. Okay, X kuasa kosong. 1 duduk kat depan benarnya. Oh 1. Okay, bukan kuasa kosong 1 duduk kat depan. Okay, lepas tu selesaikan kat sini. 3AX kuasa 2. Tolak Okay. 12X 2. Okay, Khairi boleh tak jawab B? Mana soalan B? Dah ingat lagi? Okay, soalan B. Ni dia ada syarat ni. Cikgu, tu je nak prime ke prime 2 kali? Prime saja. Prime. Prime ni macam ke dy per dx lah. Siapa yang tanya tu? Yelah, sebab English je tu lah. Yang English. Sebab yang English je cover prime 2 kali. Oh, okay. Oh, sungguh soalan B tau. Sekejap. Cikgu tengok. Cikgu buat dah ni. Oh, sorry. Prime 2 kali. Guna bahasa Inggeris. Double prime. Okay. Silap sikit soalan ni. Okay, double prime. Okay. So B ni double prime. Oh, nasib baik. Ada yang betul Okay, ada typo kot untuk soalan ni. Okay. Bila nak selesai dia, macam biasalah. Okay, macam biasa. Iaitu awak beza pula sekali lagi. Okay, G prime X sama dengan 3A. Cikgu salin dulu balik. Okay, 12X tambah dengan 3. Kalau expert awak buat gini je. G double prime X. Ingat, yang single yang tidak ada rumah kosong nilai dia. Okay, so kat sini 3 kali 2, 6AX. Kuasa 1 tak boleh tulis lah. Yang rumah setakat ni, ia akan jadi tak ada rumah. So, tolak 12. Boleh tak dalam periksa buat gini? Boleh boleh. So, syarat dia apa sini? Syarat dia apabila G double prime 1 sama dengan 18. Apa maksud 1 kat sini? Gantikan nilai X dengan apa? Nilai X dengan 1. So kat sini kita buat let lah kat sini. Okay, kita buat apa? X dengan 1. So kat sini akan dapat 6A 1. Okay, ni antara kaedah lah. Kaedah yang kaedah yang senang lah. Okay, supaya
Ingat awak kena pelbagai kaedah. Kelas awak ada 28 orang. Cikgu kena baca 28 kaedah yang perlu awak kena buat. Susah kita nak selaraskan kaedah mana-mana, tapi bila kaedah tu pastikan kaedah tu betul mengikut konsep. Tu je keyword dia. Okay, pastikan soal kaedah awak buat tu betul mengikut konsep. Contohnya 6A darab 1, dapatlah 6A. Okay, so sini dapat 18 tambah 12. Ni 18 hiyah tambah 12 hiyah. Senang tau, 30 hiyah. Okay, bahagi dengan 6A. So, A sama dengan 5. Okay, A sama dengan 5. Okay, jelas kat sini? Jelas cikgu. Alhamdulillah. Okay, Aziam faham Aziam? Faham cikgu. Oh, faham. Aziam tulis nama awal kali hari ni dalam chatbot cikgu Dah awak buat dak soalan ni Aziam? Dok, saya tengok cikgu je. Oh, tengok cikgu dah jadi. Cikgu, terima kasih. Buat apa? Ya, saya rasa cikgu. Terima kasih. Okey. Kek Gi esok ah. Malam ni nak tengok bola. Okey. Terima kasih. Apa ya? Okey. Next, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Tolong untuk diri awak. Okey, kita tak ada masa dah sekarang ni. Okey, kita tak ada masa. Okey, kita tak ada masa untuk berhadapan. Nanti awak nak study bahasa Inggeris pula, bahasa Melayu pula. Okey, matematik pula. So, kita study dulu matematik tambahan tu. Ya, biar result kita gempak sikit. Okey, 4. Okey. Hari Sabtu ni jangan lupa ada kelas tu. Ikut K, K1, K2, K3. Okey, ini soalan nombor 4 ni. Okey, cikgu beralih kepada soalan nombor 4. Okey, ini adalah soalan pattern terkini lah. Okey, soalan pattern terkini. Okey, ini adalah soalan terkini. Jangan kejut pula kalau ada, bila awak nak selesaikan soalan tu, jawapan tak ada pun dalam bentuk nombor. Semua dalam sebutan apa-apa. Itu pattern terkini. Okey, 2-3 tahun cikgu tengok pola SPM. Siapalah tahun lepas. Okey, tahun lepas kertas 1, 25 soalan. Okey. 7 soalan je ada nombor. Yang lain semua abjad. Okey, dalam pemboleh ubah lah maknanya. Okey, so tak mustahil lah, zaman awak pun mungkin sama jugalah. Okey. Okey, bila baca soalan macam ni, macam ni, yang pertamanya adalah awak kena faham dulu. Okey, awak kena faham dulu kata kunci dia apabila nilai Y berubah. Okey. Cikgu nak suruh siapa jawab sini? Azwa ada Azwa? Cikgu ada. Okey Azwa. Cikgu nak tanya, soalan ni nak benda apa benarnya? Soalan ni je nak Tak apa, cari maklumat dulu. Nak soalan. Soalan ni nak benda? nak perubahan nilai Y tak? Apa maksud perubahan nilai Y? Perubahan kecil, apa maksud dia? Apa maksud dia? Tak ingat ke? Oh, dah ingat. Soalan ni nak data X. Okey, beres Azwar. Data X. Data X. Belum ni kita belajar apa? Data Y. Betul tak? Soalan ni benarnya kita dah belajar dah dalam buku warna kuning kita tu. Buku warna kuning balik, tengok balik nota kat atas, nanti cikgu post balik. Soalan ni dalam grup, awak tengok balik. Okey, biasanya soalan data Y. Sekarang ni soalan nak data X. Ni cikgu nak awak remark sikit. Okey, data Y dia senang nak cari, data X payah sikit nak cari. Okey, data Y senang saja nak cari. Okey, so apa? Nilai Y berubah daripada 3 kepada 3 tambah K. So kat sini data Y. Okey, selepas bermaksud 3 tambah K tolak dengan 3. So dapat apa sini? Awak dapat K kat sini. Okey, so awak dapat K kat sini. Okey, ni adalah data Y.
Okay, delta Y dapat K. Boleh sampai kat sini? Boleh Okay, agak boleh lah. Dah sampai kat sini. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, so bagaimana kita nak bincang dia? Okay, so kita tengok formula dia. Okay, kita tengok dulu formula dia. Okay, so apa formula dia? Okay, hari tu cikgu dah cover. Formula dia adalah dy. Okay, kalau kita tengok asas formula dia. Okay, sebab matematik ni dia banyak cara dia banyak cara. Okay, kita tengok delta Y. Okay, ni basic dia. Delta X, dia setara. Setara 3 lah. Ada orang guna 3, ada orang guna simbol gini. Mana-manalah simbol. Okay, sama apa? dy per dx. dy per dx ni dia tak boleh nak cerah. Dia tetap. Dia seketul panggil dia. Okay. So kat sini kita boleh cari apa? Di delta Y sama dengan apa sini? Dy per dengan dx darab dengan delta x. Okay, ni yang biasa kita guna, betul? Kalau nak terbalik dia. Okay, katakan nak terbalik dia. Okay, katakan nak terbalik dia, iaitu apa yang berlaku? Terbalik lah. So dia akan jadi apa? Delta x sama dengan, ni pindah ke sini. Nampak tak? Yang ini pindah ke sini. So akan jadi delta y darab dengan dx per dengan dy. Ni. Okay, so dia ada dua cara lah. Nak start daripada sini pun boleh, nak start daripada mana pun boleh. Okay. So, bagaimana kita nak selesai dia? Okay. Dah dapat dah contoh-contoh ni. Sekarang ni kita nak khabar kepada orang hak tanda kertas periksa kita. Okay, pemeriksa lah. Okay, so kita tulis soalan nombor 4. Okay, yang pertamanya yang kita nak tulis kat sini. Okay, yang pertamanya yang kita nak tulis kat sini adalah adalah y sama dengan 8 tolak 10 per x. Okay, so boleh sampai kat sini. Okay, y sama dengan 8 tolak 10x. Okay. Boleh sampai sini? Okay, so nilai apa yang kita ada? Nilai y. So nilai y berapa kita ada? Nilai y asal. Okay, nilai y asal bersamaan dengan 3. Okay, so bagi nak x lah. So kena cari nilai x berapa? So masuk je 3 masuk 8 tolak 10 per x. Okay, so pindah ni hati-hati 10 per x sama dengan 8 tolak 3. Okay, so kat sini 10 per x sama dengan 5. So x sama dengan 10 per dengan 5 dapat berapa? Dapat 2. So cikgu dah tak tahu dah x asal adalah 2. Okay, ni yang pertama yang perlu cikgu cari. Okay, katakan awak nak garis. Tak apa, garis je. Nanti kita buat solution bawah ni. Okay, yang kedua yang kita dapat iaitu delta y. Delta y kita dah tulis dah dia. Ni delta y ni. Mula-mula kita tulis delta y ni. Okay, so delta y kat sini bermaksud apa? Bermaksud selepas 3 tambah k tolak dengan 3. Okay, so dapat k lah kat sini. Okay, dapat k kat sini. So cikgu nak guna apa hubungan dia? Okay, kalau awak tambah hafal banyak dengan perkara, awak hafal ni je lah. Delta y yang biasa kita tulis iaitu dy per dx darab dengan delta x. Okay, so y tadi cikgu dah dapat iaitu 8 tolak 10 per x kat sini
Cikgu boleh tulis dia sebagai apa? 8 tolak 10 X tolak 1. Okay, tolong diri awak. Dah lama dah kita nak periksa ni. Awak nak duduk SF pun dekat je. Okay. Dah lama dah ni. Kita lama dah pergi sekolah dah ni. Okay, so dy per dx. Boleh dy per dx. Zero ada zero? Zero? Ada tu, ada. Okay, zero. Nilai X berapa asal ni? 2. 2. Okay. So, bagaimana cikgu nak tekan negatif 2 ni zero? Kalau kalkulator putih boleh. Pakai zero, pakai kalkulator putih ke hitam? Putih aku. Putih. Putih dah apa? Zero boleh tulis lalu sini. Okay, zero. Tolong kira untuk cikgu ni sekejap. Kalau kalkulator putih, boleh kira lalu sini. Berapa zero boleh sini? 21 per 2. 21 per 2. Sorry. dy per dx salah ni. Sekejap zero. Silap. Mana mouse ni? Okay, cikgu silap ni. Sini. Aduh macam mana cikgu beza? Okay, bila cikgu beza kat sini. Okay, cikgu akan dapat apa sini? 10x tolak 2 kan? Okay, zero sekali lagi. Tolong kira untuk cikgu. Lima per 2 tak? Okay, so 5 per 2. Okay, siapa pakai kalkulator putih boleh terus 5 per 2. Tetapi, siapa pakai kalkulator hitam, okay, awak kena tukar dalam bentuk macam ni tu. Okay, awak kena keluar bentuk dia macam ni. Iaitu 1 per 10x kuasa 2. Okay, tak apalah. Kalau ada BT, belilah baru. Kalau tak ada BT, tak apa, guna je. Betul ke tak? Salah. Okay, salah je buat 10 duduk atas. Sebab yang kuasa 2 tu adalah apa? X sahaja, betul? Okay. So kat sini masuk je nilai dy per dx. Awak masuk je nilai dengan apa? 10 per 2 kuasa 2. Okay. So awak akan dapat apa sini? 5 per 2. Yang ini guna kalkulator hitam. Kalkulator. Kira biasa pun boleh tak, Ego? Boleh ke kalkulator hitam? Boleh je. Boleh je. Tak apa buat cikgu. Cikgu dah balik kalkulator hitam. Ada kalkulator putih je kat rumah. Okay. Boleh. Boleh maknanya boleh cikgu padang. Okay. Terima kasih Atirah. Sebab baru ni ada orang kata tak boleh. Baru ni. Bukan guru awak lah, guru lain. Okay, so tulis direct je lah. Tirah pakai kuasa 2 ke pakai tanduk negatif 2? Tanduk Ego. Okay, pakai tanduk negatif 2 Okay, pakai tanduk negatif 2. Jawapan dia tekan shift A/B/C. Okay, jawapan dia adalah tekan shift A/B/C. Okay, terima kasih Tirah betulkan cikgu. Sebab cikgu tak tahu, sebab baru ni ada orang kata tak boleh nak kira. Okay. Okay, bila dapat macam ni. Okay, ni cara. Okay, bila dapat macam ni. So, tulis balik. Iaitu dy sama dengan data y sama dengan dy per dx darab dengan data x. Okay, so maksudnya dy per dx apa? Data y. Jumpa tak data y mana? Mana data y? Ni data y. Nampak tak? Ni K. Okay, so sini adalah K. Sini adalah 5 per dengan 2. Darab dengan data X. Okay, maka data X adalah okay, 2 naik ke atas akan dapat apa? 2K per dengan 5. Nak tinggal gini pun tak apa jawapan dia. Tapi jawapan dia mesti apa? Mesti sebaris. Atau
Nak tulis gini pun boleh. Okey, cuma soalan ni jawapan mesti sebaris. Okey, kalau dalam sebutan ni okey, jawapan mesti sebaris. Tak sebaris, tak akan dapat N1. Okey, so cikgu tahu mana? Cikgu tahulah sikit-sikit. Okey, tak sebaris, tak akan dapat N1. Okey, yang seterusnya soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5, 678 dan ada satu lagi soalan kertas 2 sini kan. Okey, kertas 2 okey juga sebab ada ungkapan. Okey, tengok soalan nombor 5. Okey, apa kata kunci kat sini? Kata kunci ataupun term kecerunan tangent. Okey, yang keduanya dia bagi apa? Persamaan lengkung. Ni adalah persamaan lengkung Apabila nilai X adalah apa? 3 ialah negatif, 7/1/2. Apa maksud dia? Okey, siapa boleh tolong cikgu bagaimana nak guna ayat ni menjadi matematik? Siapa boleh tolong? Apa yang dia kata kat sini? Ayat yang cikgu tanda kuning ni nak biar jadi bentuk matematik. Siapa boleh tolong? Ada? dy per dx juga. Okey, dy per dx. Kalau tak mahu tulis dy per dx, kena tulis m tangent, tidak ada masalah. Lagi? Lagi. Nak tulis dah bentuk matematik ni. Sama dengan 7 tu kak. 7/2 ni Zairo buat dalam pecahan tak wajar. 15/2. Okey, lagi Zairo. Betul dosa? Apabila X sama dengan 3. Okey, syarat dia apabila X sama dengan 3. Okey, so bermula daripada sini. Bermula daripada sini. Soalan pattern macam ni, daripada ayat kita nak ubah dalam bentuk matematik. Gini je. 4 markah tu besar kat markah dia 4 markah. Okey, so ayat dia persamaan lengkung yang mana memiliki kecerunan tangent dia sama dengan 15/2 apabila X sama dengan 3. X sama dengan 3 ni maknanya titik titik yang sepadang dia. Okey, bagus. Okey, siapa yang boleh buat gini baru dapat jawab. Okey, baru dapat jawab dengan baik. Okey, so macam biasalah kertas gerah awak, kertas kajam awak. Okey, kertas kajam. Okey, soalan nombor 5. Okey, kalau nak tulis maklumat tidak ada masalah. Y sama dengan X kuasa 2. Okey, 2 tambah MX. Okey, betul awak nak selesaikan kat sini, nak kembang Kembanglah senang. 2X kuasa 2 tambah dengan MX kuasa 3. Okey, ni maklumat yang pertama yang awak ada. Okey, ni maklumat yang pertama yang awak ada. Okey, maklumat yang awak ada yang kedua adalah dy per dx sama dengan m tangent. Okey, bab kecerunan tangent tak? Sama dengan apa? 15/2. Syaratnya adalah apabila x sama dengan 3. Okey, kalau tulis gini dalam periksa, nangis apa periksa kan? Okey. Cikgu rindu dah pelajar tulis gini. Okay. So cara yang pertama, kita dah ada y sama dengan 2x kuasa 2 tambah mx kuasa 3. Maka yang seterusnya dy per dx. Okay, so selesailah. So akan dapat apa? 4x tambah dengan apa sini? Pindah kat depan. 3m x kuasa 2 boleh? Sama dengan apa? Sama dengan 15 per dengan 2 apabila x sama dengan 3. Tu je. Okay. So yang seterusnya let je lah. Let. Okay.
4. Nilai X berapa? Nilai X 3. Masuk je 3. Tambah 3M. Okey, nilai X adalah 3. Masuk je 3. Sama dengan 15 per 2. Okey, so kalau awak tengok 3 kuasa 2 9. 9 kali 3, 27M. Okey, sama dengan 15 per dengan 2 tolak dengan 12. Okey. Okey, maka nilai M selesai dulu yang ini. Tekan je kalkulator. 15 bahagi 2 tolak dengan 12, awak akan dapat apa sini? Okey, awak akan dapat negatif 9 per 2. Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan 27. Boleh tulis gini. Boleh tulis gini. Ramai pelajar yang takut nak tulis gini. Tulis je. But konsep masih lagi betul. Okey. Konsep masih lagi betul. Bahagi dengan 27. So ingat, jawapan kalau boleh buat dalam pecahan. Okey. Buat dalam pecahan. Tapi kalau rasa takut buat pecahan, katakan nak buat 2 jawapan. Okey, buat gini dulu. Tak ada masalah buat gini dulu. Buat ni cikgu nak ajar agak nanti. Satu hari nanti. Buat gini dulu, lepas tu buat pula sekali lagi. Jangan buat sebelah dia, buat pula sekali lagi. Okey, buat pula sekali lagi. Awak dapat apa sini? Negatif 0.1667. Kalau takut jawapan salah tu, buat dulu. Lepas tu buat dalam titik perpuluhan. Tidak ada masalah. Okey. Buat gini pun tidak ada masalah betul. Janji dua-dua jawapan ni awak tulis boleh kira. Atas pemeriksa lah. Okey, pemeriksa dah akan bagi apa? Bagi salah sebab dalam periksa boleh buat 4 kali jawapan. 4 kali penyelesaian. Okey, so tidak ada masalah. Okey. Okey, siap nombor 5. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 6. Okey, soalan kata satu dia ringan sikit Tadi lah berat sikit. Okey, soalan nombor 6 kita jumpa balik perkataan ni. Spera. Okey, isi padu spera. Tengok, ia menggunakan perkataan isi padu. Hari tu kita jumpa dah. Isi padu. Okey, isi padu spera bertambah. Pada kadar. Okey, pada kadar bermaksud dV. Cikgu pakai V V untuk volume. Ni, V untuk volume. dV per dt. Kadar over masa lah. Okey, sama dengan 21.6. Tak perlu tulis positif kat depan sebab bertambah. Okey. Kalau nak tulis positif pun tak apa. Ada pernah cikgu jumpa dia pelajar sebelum-sebelum ni pada 2018 cikgu mari, pelajar dia tulis gini, by tuition. Tidak ada masalah betul. Okey. Sebab apa? Sebab dia kata cikgu tuition dia kata bertambah positif. Ya, betul. Okey, tidak ada masalah. Nak tulis gini pun boleh, tanpa ada tanda positif pun boleh, tidak ada masalah. Okey, dua-dua boleh diterima. Okey. Okey, yang seterusnya apa kat sini? Cari jejari. Okey, so soalannya nak cari jejari. Ketika jejari bertambah. Tengok bertambah jejari pula. So cikgu pakai art lah. Okey, bukan tambah pakai J. Nanti awak nak sambung kat U nanti pakai art. Maknanya kita biasakan yang biasa. Betulkan yang biasa So kat sini adalah dr per dt. Okey, sama dengan apa kat sini? 0.6. Okey, soalan ni sama dengan soalan kita sebelum ni. Awak kena tahu isi padu spera. Okey, yang ini tidak diberi. So kena hafal kat sini. Okey, so isi padu spera macam biasalah 4/3 pi r kuasa 2. Okey, ni yang pertama sebab isi padu Okey, yang kedua ia nak apa adik? Cikgu. Ya. Bukannya pi r kuasa 3. Oh, sorry. Pi r kuasa 3. Betul. Okey, terima kasih. Siapa adik? Pi r kuasa 3. Okey. Terima kasih. Okey, dia nak apa? Cari jejari. Okey, cari jejari. So, jejari duduk kat mana? Duduk kat isi padu lah. Okey, caranya ambil hak mana-mana. Katakan ambil hak ni, dV
Okey, per dt. Berapa ambil dv per dt? Sebab diberi. Ambil hak diberi dulu. Ni adalah dr per dt. So darat hak ni yang kena cari ni. Yang dalam kurungan ni. Yang cikgu kurungkan ni kena cari. Okey, iaitu apa yang kena cari kat sini? Okey, siapa boleh bagi kat sini jawapan? Azwar boleh? dv per dr je. dv per dr. Yes. Hak ni yang perlu cari. Okey, terima kasih siapa ni? Azru kan? Azwar. Sorry. Okey, terima kasih Azwar. Okey, hak ni yang perlu cari. So kita contoh-contoh cari maklumat dulu apa yang dia nak, baru kita takrif dalam ni. Hak ni yang sangat penting sebenarnya. Hak ni kalau awak nak tulis banyak pun tak apa. Okey. Okey, nak tulis banyak pun tak apa. Sebab cikgu pernah jumpa pelajar. Cikgu rasa pelajar tu memang pandai. Dia buat sikit je. Bayangkan 25 soalan semua sikit. Bila sikit, jawapan markah pun sikit lah. Sepatutnya cikgu rasa dia boleh 80 per 80 kertas satu. Tapi disebabkan penulisan dia sikit tu, dia dapat 76 per 80. Okey. Markah penuh 80 markah kertas satu. So bagi cikgu sayanglah. Sayanglah untuk dia. Tapi untuk awak ni cikgu nak setiap soalan yang awak dapat jawab dengan betul tu, awak tulis dengan baik. Okey, contohnya kat sini awak nak start dengan isi padu spera. Tak apalah, awak tulis je. Spera. Spera salah. Okey, spera. Okey, isi padu spera. Tadi kena tegar dah tadi, iaitu jejari kuasa 3. Okey. Yang pertama. Okey, yang kedua dia bagi apa? Dia bagi dv per dengan dt. Okey, tak apa, kita salin je. Okey, dv per dt iaitu 21.6 pi. Pi kena tulis. Okey, hal ni tak ada markah ni. Ingat, maklumat tidak ada markah tapi maklumat sangat berguna. Okey, yang seterusnya adalah dr per dengan dt. Okey, r maknanya jejari. Okey, so 0.6. cm tak perlu cari lah. Okey. Dan yang seterusnya buat pertua rantai iaitu dv per dt sama dengan dv per dt ada sini Okey, dr per dt darat dengan yang Azwar bagi adik dv per dengan dr. Okey, kalau cikgu kaedah ni lah yang cikgu suka buat. Maklumat sebelah kiri, kita sesar belah kanan. Ni kaedah ni yang cikgu suka lah. Cikgu suka. Kalau awak suka maklumat di atas, kira kat bawah, tidak ada masalah. Okey, sebab apa cikgu suka kaedah ni? Sebab bila awak buat sesar ni, dia ada ruang kat bawah ni. So ruang kat bawah ni, awak jangan tambah dengan soalan lain. Maknanya buat untuk pembetulan seterusnya lah, takut ada salah. Okey. So jangan padang lah atas tu, buat balik bawah tu. Tak apa, tidak ada masalah. Okey, so cikgu start daripada V sama dengan 4 per 3 pi r kuasa 3. Maka dv per dr. Okey, kat sini dah advance dah, congok 3 pergi ke depan, 3 bahagi 3 dapat 4. Okey, 4. So pi r kuasa 2. Okey. Dapat kat sini. Okey, bila dapat kat sini, apa lagi? Masuk dalam pertua dia, pertua rantai, iaitu dv per dt sama dengan dr per dt darab dengan dv per dr. Okey. So masuk je nilai kat sini adalah 21.6 pi. Okey, ingat ni operasi darat Okey, ini adalah 0.6 darab dengan 4 pi r kuasa 2. Ingat, bila okey, tapi dalam periksa jangan buat gini, cuma cikgu nak khabar je lah. Pi sebelah kiri dengan pi sebelah kanan boleh. Sebab apa? Sebab operasi kat sini adalah darab. Darab. Kalau darab bahagi
boleh cancel sebelah menyebelah. Okay. Ni kaedah dummy lah. Bab baru ni ada orang tanya kaedah dummy. Okay. Kalau kaedah dummy kat sini boleh guna. Okay. Sebab kaedah dummy kat sini dia tidak melibatkan pemakahan. Beres je. Kalau dia melibatkan pemakahan, jang kita. Okay. So kat sini 21.6. Sebab ni algebra Okay. So awak tekan je kalkulator kat sini. 0.6 darab dengan 4. So awak dapat apa sini? Awak dapat 2.4. Okay. So 2.4 R kuasa 2. Okay, so R kat sini sama dengan 21.6 bahagi dengan 2.4 punca kuasa. Okay, bila awak tekan, okay, 21.6 bahagi dengan 2.4 So, awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat plus minus 3. Tambah tolak 3. Okay, awak akan dapat tambah tolak 3. So, nilai R apa yang kita nak guna kat sini? Nilai R positif. So, nilai R kita mesti positif kat sini. Maka, R adalah 3. Sebab jejari tidak boleh negatif. Okay, untuk silibus kita lah, jejari tidak boleh negatif. Okay, yang seterusnya, cikgu pergi yang ke soalan nombor 7. Okay, faham kat sini? Boleh Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay, tak faham boleh tanya sebab cikgu nak laju kot ni. Okay, soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 ni pattern lah, pattern terkini. Okay, iaitu ungkapkan dalam sebutan P. Okay, perubahan kecil. Okay, bila dapat soalan macam ni, macam biasalah, contoh dulu. Jangan takut dok contoh. Okay, jangan takut, takutlah cikgu nak contoh. Dok contoh dulu. Perubahan kecil dalam Y apabila ni syarat dia, apabila apa? X berubah. So, data X lah. Data X iaitu 6 tambah P tolak dengan 6. So, dapat apa sini? Dapat P. Okey, dengan keadaan P adalah satu nilai kecil. Tak apalah, satu nilai kecil. Saja ayat nak sedap. Okey, ayat dia nak bagi soalan tu jadi sedap. Okey, ungkapkan dalam sebutan P. Sudah. Tapi sebutan P apa? Perubahan kecil dalam Y. Perubahan kecil. Perubahan kecil dalam Y. So kat sini adalah nak data Y sama dengan apa? Mesti dalam ni mesti ada P. Okey, dan jawapan dia mesti apa? Jawapan dia mesti sebaris. Okey, jawapan dia mesti sebaris. Okey, jangan buat jawapan tidak sebaris. Sebab apa? Kalau jawapan bukan sebaris, itu bukannya jawapan yang terbaik. Okey, bukannya jawapan yang terbaik. Okey, so kita selesaikan dia. Okey, kita selesai. Okey, sebelum selesai, alamat terlupa. Terlupa cikgu dengan satu benda iaitu nilai X asal. So, nilai X asal kat sini tengok daripada perubahan iaitu 6 lah. Okey, tengok daripada perubahan iaitu 6 kat situ. Okey. Boleh? Okey, yang seterusnya. Bawa baca kayak dia kata okey je. Okey. Okey, yang seterusnya, bila dah contoh-contoh dapat maklumat apa yang kita nak, apa yang dia, baru kita nak taksir dalam ni. Hak ni sangat penting. Hak ni sangat penting. Cikgu sangat bertekan. Tahun ni cikgu tekan hak ni. Okey, sebab apa? Cikgu pengalaman lepas. Okey. Sebab ni tahun kedua COVID. Pelajar tu cikgu tengok bila jawab ni dia tak boleh nak menyatakan dengan betul kepada orang hak periksa soalan jawapan dia. Okey. Orang yang periksa jawapan dia. Cikgu yang periksa jawapan dia lah. Okey. Dia ada idea tapi dia tak dapat tak dapat memahami apa yang dia nak tu. Okey, tu cikgu bimbang. So kat sini 24 X negatif dulu. Tulis dulu gitu. Okey. Yang kedua kat sini adalah apa? Iaitu data X. Okey, data X adalah 6 tambah P tolak dengan
6. So dapat apa? Dapat P. Okey, yang seterusnya adalah X asal. Okey, X asal adalah 6. Okey, yang seterusnya soalan not data Y. Data Y bermaksud dy per dx darab dengan data x. Okey, ini apa maklumat yang kita dapat? Maklumat yang kita dapat sebenarnya, ni je dapat nilai P1 ataupun K1 dekat sini. Okey, hal lain tak dapat markah Tapi tak apa, dia sangat membantu sebenarnya. Okey, so cikgu start daripada y sama dengan 24 x tolak 2. Okey, so bagaimana nak cari dy per dx? Okey, cikgu rasa semua dah hebat dah berkenaan dengan pembezaan kat sini. So dapat negatif 48 x negatif 3. Okey, so cikgu harap awak fahamlah bagaimana nak dapat ni. Okey. Okey, bila dapat macam ni, nilai x asal adalah nilai dia adalah 6. Okey, nilai x asal adalah 6. Okey, bila nilai x asal adalah 6, masuk je. Okey, masuk je. Yang mana Atirah kata guna tanduk. Okey, guna tanduk kat sini. Siapa pakai kalkulator warna hitam guna tanduk. Okey. Kalau guna kalkulator warna putih tidak ada masalah direct je. Okey, tulis je negatif 3 kat atas dia tu. Okey, so awak dapat apa sini? Dapat negatif 2 per dengan 9. Okey, negatif 2 per dengan 9. Selesai sudah-sudah kat sini. Okey. So seterusnya apa? Seterusnya adalah di data y sama dengan dy per dx darab dengan data x. Okey, so dy per dx dapat apa? Negatif 2 per dengan 9. Okey, data x adalah P. Okey. Ada tu pelajar dia tulis gini je jawapan dia. Tulis gini je. Tulis gini je. Bukan salah. Dia akan hanya dapat K1 je kat sini. Sebab apa K1? Sebab soalan nak ungkapkan. Okey, ungkapkan. Ungkapkan mesti tulis sebaris. Ni bukan sebaris ni. Ni solution dia lagi. So dah dapat N1 kat sini. Okey, so jawapan dia mesti tulis sebagai. Okey, jawapan dia mesti tulis sebaris. Okey. Mesti ada kepala dia ataupun mesti ada subjek dia. Kalau siapa tanda kertas, dia panggil dia subjek. Subjek ni. You buat dot begini. Okey, panggil subjek. Okey, so mesti ada subjek dia kat depan. So subjek dia adalah data y. Data y negatif 2 P per dengan 9. Okey, kalau awak rasa tak berapa nak yakin dengan jawapan ni. Okey, tak berapa nak yakin dengan jawapan ni. Tak apa, awak boleh tulis lagi sekali lagi. Tapi tak comel lah dengan jawapan yang kedua. Okey, dapat 2 P lah. Maknanya jawapan dia tak berapa nak tepat. Okey, hak ni cikgu dah pada suka lah. Sebab jawapan dia tak berapa nak tepat. Sebab dia 2 pacerah. So, tinggal macam ni dah memadai. Okey? Boleh? Boleh tak Boleh. Okey, boleh. So, cikgu berhenti sampai kat sini, nombor 8. Sebab cikgu rasa kena jumpa pula sekali lagi. Tu minggu depan. Nombor 8, nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Okey, tu je. Nombor 4. Lebih kurang 5 soalan. Dan sekali lagi kita jumpa. Cuma yang cikgu suka adalah nombor 3 ni. Soalan nombor 3 ni cikgu suka. Okey, berkenaan dengan pintu ni soalan pattern SPM soalan SPM tahun bila ni lupa dah Okey. So insya-Allah kita akan jumpa balik pada minggu hadapan sekali lagi. Habislah pembezaan. Okey. Boleh Bak lewat Bak tengok bola lah lagi. Okey, ada soalan ke? Ada itu. Tak ada. Okey, so itu sajalah daripada cikgu pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Boleh. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu, terima kasih. Saya dapat beasiswa cikgu. Beasiswa dah? Itu. Dengan Ustazah Uh-uh. Alhamdulillah. Cikgu dah ingat nak follow up balik. Nasib baik boleh.
Okey, terima kasih. Tahniah. Okey, beres. Ya, cikgu. Yo, Ya. minta maaf soalan nombor 6, nombor 7 tu saya tak masuk. Internet lag tadi. Tak apa, beres je, tak masalah. Nanti cikgu boh dalam grup lagi. Beres. Okey cikgu, terima kasih Ya. cikgu. Okey, sama-sama.